Cikgu, cikgu tengah cakap ke? Okay, Assalamualaikum. Okay. Kita tengok mula-mula sekali adalah soalan 1. Apa yang kita buat adalah gariskan tujuan eksperimen dan cari pemboleh ubah bermanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah di malam. Dengar apa yang saya cakap? Boleh. Okey, bagus. Okey, so dekat sini soalan yang saya berikan itu adalah daripada negeri. Okey. So soalan dia sama macam yang sebelum ini. Soalan yang kita bincangkan iaitu tentang isi padu air kencing yang dihasilkan. Daripada ini, satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji kesan aktiviti berbeza ke atas isi padu air kencing yang dihasilkan. Okey, jadi manakah kita punya tujuan eksperimen kita? Yang mana satu? Tujuan eksperimen Untuk mana? mengkaji. Yes, good. Untuk mengkaji kesan aktiviti berbeza atas isi padu air kencing yang dihasilkan. So, kesan aktiviti ini adalah manipulated variable, manakala isi padu air kencing adalah responding variable. Okey. Kemudian, murid mengosongkan kundi kencing sebelum eksperimen. Okay, dan berat badan julat antara itu kita boleh ambil sebagai constant variable. Kemudian atas kita boleh ambil daripada 1000 ml itu pun constant variable untuk menjalankan aktiviti itu. Okay, seterusnya, page yang seterusnya kita kata terdapat tiga kumpulan, iaitu yang pertama buku. Yang kumpulan kedua, B, menyusun kerusi. Yang ketiga adalah menjalankan aktiviti cergas di padang sekolah. Selepas menjalankan aktiviti, setiap murid perlu mengumpulkan air kencing masing-masing dan diukur dengan menggunakan silinder penyukat. Itu kita punya radas. Okay, kemudian kita tengok A pula, membaca buku di dalam kelas. Okay, ini berapa nilainya? 142. 142. Ini 144. Bagus. Next page pula kita pergi. Ini adalah 97. Tak perlu letak unit ya. Ini adalah 99. Kalau yang ini adalah 78. Ini adalah 70. Cikgu, yang atas tu Ya. terbalik ke? Terbalik. Terbalik. 99 dan 7. Maafkan saya. Okey. Kita terus dapat betul semua, terus dapat 3 markah. Okey. Next page pula. Okey, next page, observation. Apa yang kita dapat, kita ambil daripada tajuk dia. Iaitu aktiviti yang dijalankan oleh murid, kemudian aktiviti yang dijalankan oleh murid, apa dia, lepas tu isi padu air kencing yang dikumpulkan selepas 1 jam, untuk student 1 berapa dan untuk student 2 berapa. Itu adalah untuk observation.
Okay, so buat ayat untuk observation yang pertama. Buat ayat. Observation yang pertama. Okay, apa dia? Aktiviti yang dijalankan oleh murid. Okay, so tulislah. Dijalankan itu dia. Satu, Cikgu tak dengar. kelas isi padu. Tak dengar? Isi padu. Dengar tak? Baru dengar. Okay, isi padu. Isi padu apa? Isi padu air kencing yang dikumpulkan selepas 1 jam. Okay, tuliskan semua. Isi padu air kencing yang dikumpulkan selepas 1 jam ialah berapa? 142 ml. Unit mesti ada dan 144 ml. Okey, boleh? Boleh. Okey, itu observation Boleh. itu observation yang pertama ya. Kemudian observation yang kedua salah ni. Saya dah tulis ke bawah. Yang pertama ni yang kedua. Okey. Kemudian observation yang kedua pun ambil ayat yang sama, aktiviti. Bezanya dekat membaca buku tukar kepada aktiviti cergas. Okey, berapa isi padu yang dihasilkan ni tukar. Ni tukar. Yang lain semua sama. Okey, ialah 78 ml, 74 ml. Kena tulis unit. Tak boleh tulis berbeza, sedikit, banyak dan sebagainya. Okey. Kemudian B1 pula. Inference daripada pemerhatian yang dapat kamu perhatikan. So, inference kita apa? Apa inference kita? Okay. Inference mesti ada 3 perkara. Iaitu aktiviti menyebabkan apa? Tekanan osmosis darah naik ataupun menurun. Osmosis menaik atau menurun, apa kesan dia kepada responding variable kita? Isi padu, air dan kencing diserap semula lebih tinggi ataupun lebih rendah. Okey, so inference yang pertama, okey, aktiviti yang dijalankan oleh murid iaitu membaca buku menyebabkan tekanan osmosis dia menurun ke meningkat? Menurun ke meningkat? Menurun ke meningkat? Tak ada orang jawab. Tekanan osmosis dia menurun ke meningkat? Menurun. Okey, yang menurun menyebabkan apa? Menyebabkan apa? Menyebabkan isi padu air kencing dia pun Meningkat. sikit. Ya, menyebabkan isi padu air kencing sikit ataupun isi padu air yang diserap semula meningkat. So, choose lah yang mana satu. Kemudian inference yang kedua, aktiviti dia adalah aktiviti yang cergas
Okey, menyebabkan tekanan osmosis dia meningkat ke menurun? Meningkat. Meningkat. Menyebabkan Isi padu air diserap semula menurun. isi padu air diserap semula menurun ataupun isi padu air kencing yang dikeluarkan Meningkat. No. menurun, meningkat. Okey. Meningkat. So, meningkat. Okey, so dia terbalik ya. Kalau tekanan osmosis meningkat, isi padu air yang diserap semula menurun. Okey. So, ada sebarang soalan yang kat situ? Tiada. Okey. So, soalan inference kita dah selesai. Okey, seterusnya pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan kamu ambil daripada jadual juga. Aktiviti yang dijalankan oleh murid. Okey, tulis balik dekat sini. Okey, tulis kat sini. Aktiviti yang salin sampai habiskan oleh murid. Kemudian method to handle adalah aktiviti Isi padu air kencing. method Tak. Okey, aktiviti berbeza ataupun aktiviti yang dijalankan oleh murid ialah apa-apa-apa. Kena ada tiga-tiga sekali. So sama ada perkataan berbeza, titik ataupun aktiviti yang dijalankan oleh murid ialah apa, koma apa dan apa. Okey. Responding variable yang bergerak balas, yang mana yang bergerak balas? Isi padu. Yes, Isi padu. this one. Responding variable. Okay, so isi padu. So isi padu. Air kencing salin sampai habis macam dalam jadual. Okay, kemudian method to handle mesti apa? Timbang dan record, ukur dan record, catat dan record. Which one? Ukur Sukat dan ke record. cikgu? Boleh ke kalau sukat? Boleh? Ukur dan record pun boleh. Okay, so ukur dan record. Apa dia? Isi padu salin balik kat sini. Isi padu air kencing yang dihasilkan dengan menggunakan Silinder dah? penyukat. Yes. Dengan Cikgu, menggunakan silinder penyukat. Ya. kalau cakap Ya. kalau tulis sukat tak boleh ke? Sukat dan rekod? Boleh. Sukat dan rekod boleh. Sukat dan rekod isi padu air kencing yang dihasilkan menggunakan silinder Penyukat. penyukat. Okey, kemudian pemboleh ubah yang dimalakan tadi kita boleh ambil Berat. apa dia? Berat boleh, jantina boleh, bilangan murid dan mesti ada perkataan di depan kan adalah sama ataupun tetapkan. Okey. Boleh? Boleh. So hipotesis kita apa hipotesis kita? Mesti ada manipulated variable dengan responding variable. Makin cergas. Okey. Okey, semakin cergas aktiviti yang dilakukan, Oleh murid. jumlah Semakin jumlah bertambah. aktiviti yang dihasilkan adalah paling tinggi. Ataupun kamu juga boleh nyatakan aktiviti murid membaca buku di dalam kelas menyebabkan air kencing yang dihasilkan
Kurang. adalah paling Sikit. sikit. Okey. Kemudian itu kita punya hipotesis. Sama ada semakin boleh ataupun terus nyatakan. Okey. Semakin tinggi. Okey. Baca buku paling banyak. Salah. Baca buku paling banyak. Ya, betul Nasrul. Maafkan saya. Okey. So, seterusnya. Okey, kemudian dia kata bina satu jadual untuk merekodkan semua data yang dikumpulkan dalam eksperimen ini berdasarkan yang berikut. Okey, so dia ada berapa kolom semua sekali? Kumpulan, jenis aktiviti, isi padu air kencing. Isi padu air kencing ni ada 2 kotak ya. Pertama, murid kedua. Kemudian, isi padu air kencing yang di purata. Lepas tu tahap tekanan. Gunakan nombor 1, 2 dengan 3. Janganlah lain daripada yang itu. Boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh. Lukiskan graf carta bar. Carta bar yang mana? Yang macam ni. Dia ada ruang di antara satu bar dengan satu bar yang lain. Okey? Jadi tengok betul-betul. Okay, dia nak jenis apa? Kalau dia kata lukiskan graf sahaja, maksudnya yang jenis pangkal, gariskan. Kalau dia kata nyatakan carta bar, so kamu kena lukis carta bar. Tolong jangan terkeluar daripada soalan. Okay, lukiskan kat sini. Okay, kemudian berdasarkan graf yang dilukiskan, nyatakan hubungan antara aktiviti yang dijalankan oleh murid dengan isi padu air kencing yang dikumpulkan. So, apakah hubungannya? Apa hubungan dia? Hipotesis. Okey, mula-mula sekali salin hipotesis. Okay, sebelum saya terlupa, jangan lupa link kehadiran ada dekat chat. Tolong masukin sebab saya kena simpan sebagai evidence. Okey, so pertama sekali kena ada hipotesis. Kemudian yang kedua, dia punya aktiviti iaitu apa dia? Tekanan osmosis dia. Okey, kemudian sekejap. F isi padu E F G. Okey, F. Okey, so F kena ada hubungan di antara aktiviti. So apa yang kita bolehkan nyatakan? Tekanan. Tekanan. Apa dia tekanannya? Tekanan osmosis. Okey, apa kaitan tekanan osmosis? Siapa boleh jawab? Tolong. Okey, Nasrul jawab. Nasrul boleh, Nasrul. Cepat, siapa nak jawab? Left terus Nasrul. Cepat. Saya bercakap dengan seorang ke? Nasrul. Zul jawab. Joy, mana Joy? Cepat. Ya. Dia kalau hubungan ni semakin ni ke? Ya, semakin. Itu hipotesis. Lagi markah yang 2. Yang kedua. Tahu saya tahu hipotesis je. Okey, hipotesis. Lagi siapa boleh tolong? Mana dia punya mentor? Tolong. Afiq. Afiq Masyusi. Okey, so kita punya berjawab tekanan osmosis dia meningkat
Kemudian apa jadi? Kurang. Lebih air meresap semula Banyak ke dalam kencing. ginjal. Je. Okey, boleh? Boleh. Kemudian G pula, berdasarkan keputusan eksperimen ini nyatakan definisi secara operasi. Okey, bagi tekanan osmosis darah yang tinggi. So, perkataan kita mesti bermula dengan apa? Tekanan osmosis darah yang tinggi Yelah. ialah apa dia? Based on this experiment. Kalau tekanan darah tinggi, air kencing dia sikit ke banyak? Okey, air kencing dia sedikit. Jadi, yang mana eksperimen yang sesuai kita nak nyatakan? Kalau nak menunjukkan tekanan osmosis itu tinggi, air dia sedikit. Okey, kita boleh jawab tekanan osmosis darah yang tinggi apabila aktiviti lebih cegas menyebabkan lebih banyak air diserap semula Dalam ginjal. dalam ginjal. Okey, good. Aisyah, ulang semula. Zati. Tekanan osmosis darah yang tinggi ialah apabila aktiviti betul ke? Ya. Apabila aktiviti cergas dilakukan, lebih banyak air diserap semula ke dalam ginjal. Okey, good. Okey, so seterusnya soalan H. Murid dalam kumpulan Z mengulangi eksperimen yang sama pada keesokan harinya tetapi diberi 500 ml minuman pada raja 1 yang sesuai untuk sukar lasak. So in this one is a isotonic. Kalau isotonic apa maksudnya? Isotonic apa maksudnya? Maksudnya sama. Pergerakan air keluar dan Keluar masuk masuk adalah sama. sama. So apa efek dia? Tak ada kurang, tak ada lebih air. Okay. So, apa dia punya predicting, dia punya Oh, badan dia. kita punya apa? Hydrate. Yes. Ramalkan isi padu urin yang dihasilkan selepas 1 jam. Isi padu air kencing yang dihasilkan lebih tinggi ke lebih rendah? Tinggi. Ha? Lebih kena beritahu nilai ke lebih tinggi lebih rendah je? Lebih tinggi lebih rendah sahaja. Lebih tinggi ke? Kenapa? Sebab air yang keluar masuk sama je. Okey, good. Tekanan osmosis lebih tinggi kerana kepekatan air keluar dan masuk adalah sama. Okey, kalau tekanan osmosis lebih tinggi, apa yang jadi kepada air kencing? Kurang. Berkurang. Yes. Air kencing yang dihasilkan akan menjadi Sedikit. sedikit. Boleh? Last? Jelas. Jelas. Okey, good. Ada orang nak ulang ke? Kalau saya Zati ulang. Fakriah ulang. Saya. Bagus. Alamak. Dari awal. Yelah, daripada ramalkan isi padu urin lah. Pada urin yang dihasilkan selepas 1 jam lebih tinggi. Okey. Salah. Ulang.
ulang. Isi padu urin yang dihasilkan selepas 1 jam lebih tinggi. Tinggi ke? Tadi kata tinggi. Bukan saya cakap Isi tekanan. padu kan cikgu. Isi padu lebih tinggi lah kan? Ya. Lepas tu bukan kerana sebab air keluar masuk sama. Macam tu. Bukan macam tu. Ya. Lagi? Lepas tu tekanan osmosis tinggi menyebabkan air kencing dihasilkan sedikit. Okey. Jadi? Macam tu je lah. Ada siapa-siapa nak ubah? Nasrul, apa yang kamu tak puas hati? Kamu terangkan. Nasrul, terang. Buka lah mic Joy. Aduh. Afiq, nak jawab? Afiq ni buka saja ke dengar dengan kepala kat tempat lain? Okey. Tak ada orang nak jawab? Cikgu tukar yang bawah tu je ke? Ya, tukar yang bawah je. Maksudnya kan tekanan osmosis dia rendah. So air kencing yang dihasilkan tinggi. Macam tu lah? Okey. Okey, so soalan ni orang tu tengah buat apa? Dia dia baca buku lepas dia minum air isotonik tu dia baca buku, dia ulang balik aktiviti yang sama. Tapi selepas dia minum air isotonik. Okey. So isotonik kita faham dia pergerakan air keluar dan masuk adalah sama. So jadi kepekatan air dia akan menjadi tekanan osmosis dia akan menjadi lebih apa? Kepekatan. Apa dia? Lebih rendah. Okey, lebih rendah menyebabkan Kurang tekanan osmosis dia kurang air diserap semula ginjal. Air diserap semula menyebabkan lebih banyak air kencing yang Hasilkan. Okey. So, I pula. Kita ada P, pelari pecut, kemudian guru, buruh, eksekutif yang bekerja di dalam bilik berhawa dingin. So, susun. Siapa dulu? Penyerapan semula air dalam kapilari darah dengan tertib menaik. Siapa dulu? Siapa dulu? PQRS. Tuan jawab siapa dulu PQRS? Pelari pecut. Pelari pecut. Lepas tu? Buruh. Okey, buruh. Lepas tu? Guru. Guru yang mengajar dalam bilik darjah. Last kali? Eksekutif. Eksekutif. Penyerapan semula. Okay, good. PRQS. Okay, boleh? Okay, seterusnya soalan nombor 10. Okay, yang ini pun sama. Soalan negeri Perak pun sama dengan Kelantan juga, iaitu bahagian kedua memilih populasi. Okay, sebelum ni kita dah jawab tentang kuadrat, yang ini adalah populasi belalang. So, apakah yang sesuai untuk populasi belalang? Kita gunakan apa? Teknik apa? Boleh guna teknik kuadrat ke? Teknik apa yang sesuai untuk belalang? Okey, tekniknya adalah
tangkap. Yang semula tu. Apa tu? Yes. Tekniknya adalah tangkap, tanda, lepas dan Agak tangkap. semula. Okey. So, penyataan masalah kamu. Mana cari penyataan masalah? Okey, rancang satu eksperimen untuk menganggarkan populasi belalang di beberapa lokasi seperti kebun rambutan, kebun sawi dan kebun cili. So, penyataan masalah kamu apa dia? Apakah populasi belalang Okey, apakah populasi belalang di kebun rambutan, kebun sawi dan kebun cili? di kampung A, di kebun rambutan, kebun sawi dan kebun cili. Jangan lupa penyataan masalah mesti ada soal Tanya soal. dan ada ayat tanya. Apakah? Okey, apakah ataupun berapakah populasi belalang di lokasi kebun rambutan, kebun sawi dan kebun cili. Okey, so kamu agak-agak belalang banyak ada dekat mana? Untuk hipotesis. Sawi kot. Sawi, Kot. kot, Cili. 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 kot, Rambutan bukan. rambutan mungkin. Okey, so semua main tikam aja. So, nampak sangat tak jawab lagi soalan ni. Bagus. Okey, so lokasinya adalah kebun rambutan. Rambutan? So kita terus nyatakan. Ya, rambutan. Ya. Kan cikgu? Kenapa rambutan ke kerengga? Rambutan. Pokok. Saya rasa sawi. Saya pun rasa tahu. Siapa bagi masa, boleh bagi ni? Siapa, kenapa? Rambutan manis. Rambutan kan semua kerengga banyak ah. Mana ada? Kan dia Sebab ejen pasal penyebaran. Okey, kemudian dia ada bunga jantan dekat kebun rambutan. So belalang tu sebagai ejen penyebaran. Okey. So dekat mana? Kebun rambutan lah. Okey, selepas itu kebun sawi. Last sekali kebun cili. Sebab rambutan dia ada bunga jantan dengan bunga betina. So belalang tu sebagai ejen Apa tadi? penyebaran. Penyebaran. Okey, so kebun rambutan mempunyai populasi, terus nyatakan. Kebun rambutan mempunyai populasi belalang yang paling tinggi berbanding dengan kebun sawi. sawi. Kebun cili. Okey, so pemboleh ubah yang manipulasi lokasi ataupun kamu just nyatakan kebun rambutan, kebun sawi, kebun cili. Okey, kalau nak lokasi yang berbeza. Okey, kemudian responding variable Populasi belalang. constant variable masa, jenis belalang. Okey. Belalang. Okey. Kemudian eksperimen pula mesti ada 5K tersebut. Okey, sebelum tu material mesti ada belalang dengan duck white India. Duck white India tu duck white yang berwarna hitam gelap. Kenapa kita gunakan duck white India? Sebab dia tidak berbahaya kepada belalang lah, sebab kita tak nak ada kesan sampingan disebabkan oleh kita punya eksperimen. Dan dia juga kita boleh tidak berkilat. So dia tidak boleh menarik apa-apa untuk datang dekat dia. Okay. So kemudian prosedur nanti saya snap masukkan dalam grup. Lepas tu data pun ada. Macam kamu ikut juga yang sebelum yang ada data dalam jadual.
Kalau tangkap tanda dan tangkap lepas mesti ada apa dia punya data. Okay. So, dah tengok dah soalan yang saya berikan sebelum ini? Yang hari tadi. Dah tengok dah? Tengok tak soalan tadi? Tengok. Sekarang saya tengok. Tengok macam tu je. Tengok macam tu je. Bila nak buat? Saya tengok sekarang. Mari kita tengok sekarang. Jom. Oh. Okey, yang ini adalah soalan daripada negeri Pulau Pinang. Okey, mana ya? Salah ni. Okey. So, negeri Pulau Pinang. Okey, so sama juga. Okey. Juga mengkaji kesan minum jumlah air yang berbeza ke atas penyerapan semula air dalam ginjal. Semua pilih soalan yang sama. Tapi ini tidak maksudnya kamu kena baca yang itu saja. Faham? Faham. Kita just cuba untuk kecilkan skop. Okay, sebabkan dah 2 kali saya buat teknik menjawab pasal ni. Kemudian dalam peperiksaan ujian pertama pun saya keluarkan tajuk yang sama. So, yang ini bolehlah buat sendiri kan. Sila buat. Kemudian snap gambar jawapan dia dan hantar kepada saya sebelum hari ni, hari esok, Selasa. Jumaat, Sabtu. belum buka sekolah. Wah. Belum buka sekolah. Aduh. Awalnya bila? Sebelum minggu depan. sebelum minggu depan. Sekarang. Okey lah, sebelum minggu depan. Sebelum bincang. Minggu depan. Okey, saya nak hari Jumaat. Okey je. Okey. Okey. Why? Tak perlu print. Kamu terus masukkan snap. Kemudian tulis-tulis dekat online pun boleh. Ataupun convert dia kepada Word dan hantar. Email. Email pun boleh. Nanti hantar dekat Telegram PM saya. Okey. Okey. Kemudian